Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah kami, Dr. Piso dan juga semua penonton yang dikasihi sekalian. Nama saya Chua. Kami merupakan pelajar daripada kumpulan 2 kumpulan kuliah IT, IS, CS, BN, Geo dari Jabatan Sains Komputer dan Maklumat Universiti Teknologi Petronas. Video kami pada hari ini adalah video pembentangan kerja khusus yang bertajuk Bahasa Kebangsaan Teras Kesatuan Bangsa Malaysia, Kesedaran di kalangan generasi muda untuk subjek MPU 3122 TITAS. Untuk makluman semua, kumpulan kami terdiri daripada 6 orang ahli kumpulan termasuk saya sendiri, Harinesh, Nigel, Jeffrey, Yongchi serta Yongping. Kami semua merupakan pelajar tahun 1 semester 1 yang sedang mengikuti kursus Sains Komputer. Dalam video pembentangan ini, kami akan merangkumi beberapa bahagian termasuk latar belakang topik, penulisan konsep dan literature, perbincangan keputusan data serta kesimpulan. Sekarang, saya akan serahkan kepada Yongping untuk membentangkan latar belakang topik kerja khusus kami. Terima kasih, Chua. Pertama sekali, latar belakang. Adakah Anda tahu bahasa kebangsaan merupakan bahasa yang bersifat simbolik dan dapat melambangkan identiti negara kita? Berdasarkan Akta Bahasa Kebangsaan 1967, bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi dan juga bahasa kebangsaan di Malaysia. Bak kata peribahasa, bahasa jiwa bangsa, bahasa kebangsaan adalah penting bagi melambangkan jati diri nasional yang utuh, yang merupakan alat perpaduan bagi negara kita yang berbilang kaum. Tanpa bahasa kebangsaan, negara kita akan dipolarisasikan dan konsep satu bangsa akan terhakis. Dalam konteks ini, kesedaran dalam kalangan generasi muda adalah signifikan. Bak kata pepatah, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Sekiranya golongan muda mempunyai kesedaran ini, nescaya masyarakat yang bertoleransi dan bermuafakat dapat dikekalkan. Menyedar hakikat di atas, konsep tersebut akan dikaji dan dibincangkan dengan teliti dalam topik seterusnya. Sekarang saya akan serahkan kepada Harinesh. Terima kasih Yongping. Kini kita akan melihat pada penulisan konsep dan literature. Seperti apa yang dipaparkan pada slide ini merupakan judul-judul 5 buah literature yang telah kumpulan kami kaji. Melalui pekajian literature, beberapa konsep telah dapat kita ketengahkan. Pertamanya, kita dapat memahami bahawa Malaysia didasari oleh penduduk yang berbilang kaum. Pada masa yang sama, sejarah juga telah membuktikan bahawa bahasa kebangsaan telah dijadikan sebagai bahasa komunikasi utama sejak abad ke-15 yang lalu. Namun begitu, apa yang berlaku pada masa kini adalah kegarahan untuk menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggeris dalam kehidupan harian oleh bangsa Malaysia, terutamanya generasi muda. Tambahan pula, gejala bahasa rojak yang semakin menular juga telah menodai martabat bahasa kebangsaan kita. Selain itu, persepsi bangsa Malaysia terhadap penggunaan bahasa kebangsaan juga amat signifikan dan tidak boleh kita pandang rendah. Pertama sekali adalah semakin banyak bangsa Malaysia, terutamanya golongan muda yang sering mengabaikan aspek tata bahasa semasa menggunakan bahasa kebangsaan. Untuk maklumat semua, tata bahasa tidak sepatutnya diabaikan dan kita harus sedar bahawa kepentingan tata bahasa yang merupakan asas kepada suatu bahasa. Selain itu, merupakan persepsi bangsa Malaysia yang memandang rendah terhadap status dan kemampuan bahasa kebangsaan. Hal ini dapat dilihat melalui pelaksanaan program di bahasa DLP untuk subjek sains dan matematik di sekolah yang cuba untuk menggantikan kedudukan bahasa kebangsaan. Akhir sekali, kita akan lihat pada isu dan cabaran bahasa kebangsaan kita. Yang pertama, penggunaan bahasa rojak dalam pertuturan seharian dalam kalangan bangsa Malaysia. Selain itu, cabaran seterusnya adalah semakin banyak bangsa Malaysia, terutamanya golongan muda yang lebih mengutamakan bahasa asing berbanding bahasa kebangsaan kita. Dan cabaran yang terakhir adalah penyampaian dan perkembangan ilmu dalam bahasa kebangsaan adalah semakin berkurang pada kebelakangan ini. Sekarang saya akan serahkan kepada Hong Keng untuk menerangkan perbincangan keputusan data. Okey, terima kasih Harinesh. Sekarang saya akan membentangkan bahagian ketiga iaitu perbincangan keputusan data. Sebelum itu, kami ingin berkongsi bahawa kumpulan kami telah menggunakan dua kaedah pengumpulan data iaitu kaedah borang soal selidik dan juga kaedah wawancara, dan ini merupakan gambar-gambar yang diambil semasa sesi wawancara dijalankan bersama orang sumber kami. Okey, sekarang kita masuk kepada soalan pertama iaitu saya setuju akan konsep bahasa kebangsaan teras kesatuan bangsa Malaysia. Di sini kami mendapati bahawa kebanyakan responden di mana 158 daripada 186 orang responden adalah bersetuju dengan pernyataan ini. Hal ini kerana bahasa kebangsaan merupakan bahasa yang difahami oleh semua bangsa Malaysia. Oleh itu, penggunaan bahasa kebangsaan dalam kehidupan dapat mengeratkan hubungan antara kaum dan seterusnya mengintegrasikan bangsa Malaysia.
Selain itu, bagi soalan kedua iaitu saya berpendapat bahawa penguasaan bahasa kebangsaan adalah amat penting. Sama seperti soalan pertama, kebanyakan responden adalah bersetuju dan hanya terdapat 4 orang responden sahaja yang tidak bersetuju dengan pernyataan ini. Kebanyakan responden berpendapat bahawa penguasaan bahasa kebangsaan adalah amat penting disebabkan bahasa kebangsaan merupakan bahasa pertuturan utama dan juga bahasa rasmi negara kita. Penguasaan bahasa kebangsaan yang rendah akan menyusahkan kehidupan bangsa Malaysia di negara kita. Seterusnya, bagi soalan ketiga yang berkaitan dengan pendedahan bahasa kebangsaan kepada kanak-kanak sejak mereka kecil lagi. Di sini, kami mendapati bahawa lebih daripada 92% daripada keseluruhan responden kami adalah bersetuju dengan pernyataan ini. Orang sumber kami berpendapat bahawa pendedahan bahasa kebangsaan kepada kanak-kanak dapat menanam minat mereka terhadap bahasa kebangsaan dan secara tidak langsung dapat memupuk semangat patriotik. Di samping itu, bagi soalan keempat yang menyatakan bahawa penggunaan bahasa kebangsaan dalam kalangan bangsa Malaysia adalah semakin berkurangan. Secara umumnya, terdapat 134 orang responden yang bersetuju manakala terdapat 19 orang responden lagi adalah tidak bersetuju dengan pernyataan ini. Berdasarkan orang sumber kami, beliau berpendapat bahawa ini adalah disebabkan terdapat sesetengah bangsa Malaysia yang lebih minat mempelajari bahasa asing seperti bahasa Korea dan Jepun berbandingan bahasa kebangsaan kita. Okey, itu sajalah daripada saya dan sekarang saya akan serahkan kepada Yong Chi. Terima kasih kepada Hong Keng. Pernyataan yang seterusnya merupakan saya lebih banyak menggunakan bahasa kebangsaan berbanding bahasa asing dalam pentuturan harian bersama rakan yang berlainan kaum. Sebanyak 97 responden telah bersetuju dengan pernyataan ini kerana bahasa kebangsaan merupakan bahasa utama yang digunakan di seluruh negara dan mudah difahami oleh rakan-rakan yang berlainan kaum. Selanjutnya, bagi soalan ke-6 yang berkaitan dengan hubungan antara kaum di Malaysia dapat dierahkan apabila semua bangsa berkomunikasi menggunakan bahasa kebangsaan. Majoriti responden telah bersetuju dengan pernyataan ini. Kesemua orang sumber juga bersetuju dengan pernyataan ini dan 2 orang sumber menyatakan bahawa penggunaan bahasa yang sama dapat mengelakkan perselisihan faham antara kaum kerana ia difahami oleh semua pihak. Berangkaian dengan pernyataan ketujuh iaitu saya setuju bahawa penggunaan bahasa kebangsaan sebagai bahasa penghantar utama dapat mengelakkan perselisihan faham antara kaum. Hanya 15 responden yang tidak bersetuju dengan pernyataan ini. Hal ini demikian kerana penggunaan bahasa kebangsaan sebagai bahasa penghantar utama dapat mengelakkan berlakunya salah faham antara kaum dan dapat menunjukkan sikap saling menghormati antara bangsa Malaysia yang berlainan kaum pada masa yang sama. Berdasarkan respon yang kami kumpul untuk soalan ke-8 yang berkaitan dengan kesedaran rakyat Malaysia terhadap bahasa kebangsaan harus diperkukuh bagi meningkatkan perpaduan bangsa Malaysia. Hanya 5 responden yang tidak bersetuju dengan pernyataan ini. Menurut orang sumber, pelbagai usaha harus dilakukan oleh pihak kerajaan dan badan bukan kerajaan bagi meningkatkan kesedaran bangsa Malaysia terhadap kepentingan bahasa kebangsaan. Sekarang, saya akan serahkan kepada Nigel. Terima kasih kepada Yong Chi. Sekarang saya akan meneruskan perbincangan dengan soalan ke-9. Responden ditanya mengenai minat mereka untuk melibatkan diri dalam aktiviti berteraskan bahasa kebangsaan. Kebanyakan responden bersetuju dengan pandangan tersebut dengan 120 respon setuju, manakala selebihnya neutral dan tidak setuju. Orang sumber yang kami wawancara juga menegaskan bahawa ia mampu menanam semangat patriotisme dalam jiwa generasi muda. Seterusnya, soalan ke-10 membincangkan kesatuan bangsa Malaysia akan terancam sekiranya bahasa kebangsaan dipinggirkan. Menurut statistik dipapar, sebanyak 146 orang bersetuju, manakala selebihnya neutral dan tidak setuju. Menurut orang sumber kami, mereka menegaskan impak utama sekiranya bahasa kebangsaan dipinggirkan ialah timbulnya perselisihan faham antara kaum yang secara tidak langsung memberi kesan negatif terhadap kesatuan bangsa Malaysia. Soalan ke-11 pula mengkaji sekiranya responden berasa bangga apabila berkomunikasi dalam bahasa kebangsaan. Hampir 3 suku responden bersetuju dengan pandangan tersebut. Orang sumber kami pula menyatakan bahawa bahasa kebangsaan adalah identiti yang unik yang dimiliki oleh bangsa Malaysia. Justru perasaan bangga akan timbul dalam jiwa setiap warga negara. Akhir sekali, soalan ke-12 mengkaji sekiranya bahasa kebangsaan dapat menyemai sikap cinta akan negara dalam kalangan bangsa Malaysia. Majoriti responden bersetuju dengan pandangan tersebut dengan hanya 6 respon yang neutral dan tidak setuju. Orang sumber kami pula menggalakkan masyarakat untuk memartabatkan bahasa kebangsaan bagi mengukuhkan imej negara di mata orang luar. Sekarang, saya akan serahkan kepada Jeff untuk menyimpulkan pembentangan kami. Terima kasih Naja. Berdasarkan data yang dibincang tadi,
dan dapat dinafikan bahawa majoriti responden adalah bersetuju dengan konsep bahasa kebangsaan teras kesatuan bangsa Malaysia. Oleh itu, kita sebagai generasi muda haruslah mengambil inisiatif untuk terus memartabatkan bahasa kebangsaan demi kekekalan perpaduan negara. Inisiatif seperti berkomunikasi dalam bahasa kebangsaan, mengadakan kempen secara berterusan ataupun pihak kerajaan memberi sokongan kepada industri kesusasteraan boleh memartabatkan bahasa kebangsaan dan secara tidak langsung mengukuhkan perpaduan negara. Dengan perpaduan yang utuh, nama dan imej Malaysia pun dapat diharumkan di mata dunia dan dapat menjadi model negara kepada negara lain. Selain itu, keamanan dan kesejahteraan negara juga dapat dihasilkan kerana dengan perpaduan, sikap individualistik dapat dikikis. Kesimpulannya, kesedaran generasi muda terhadap konsep ini adalah penting dan perlu diteruskan agar dapat mengekalkan kesatuan bangsa di negara Malaysia. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.